Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wani Syairah binti Puan Muhammad Zaini. Nombor ID ASJ 210410383. Nama saya Nufarisa Safiza binti Anwar Siti. Nombor ID ASJ 210410384. Nama saya Daya Nur Aman binti Muhammad Iqbal. Nombor ID ASJ 2104100395. Saya Nur Yasmita binti Ghazaini. Nombor ID ASJ 210410376. Nama saya Nur Syandi binti Zulkifli. Nombor ID saya ASJ 2104102332. Kami daripada kumpulan 15 ingin mengulaskan tentang topik penubuhan MARA. Baiklah, di sini kami akan memberikan penerangan tentang pengenalan latar belakang organisasi pentadbiran MARA, peranan dan sumbangan MARA serta kesimpulan. Yang pertama, pengenalan. Majlis Amanah Rakyat MARA telah ditubuhkan sebagai sebuah badan berkanun di bawah Akta MARA 1966. Objektif utama penubuhan MARA adalah untuk menambah dan meningkatkan penyertaan kaum Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera sejajar dengan dasar ekonomi baru. Ini dilakukan dengan membimbing, melatih dan membantu Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah pembentukan masyarakat peniaga Bumiputera yang berjaya. Seterusnya, penubuhan MARA adalah berasaskan cetusan idea dalam Kongres Ekonomi Bumiputera pertama yang telah diadakan pada tahun 1965 di Kuala Lumpur. Melalui kongres tersebut, resolusi yang mahukan agar RIDA disusun semula telah diluluskan. RIDA atau Rural and Industrial Development Authority ditubuhkan pada tahun 1953 bagi membangun dan memajukan masyarakat di kawasan luar bandar. Sejak penubuhannya, banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai oleh MARA. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya. Latar belakang terbahagi kepada dua, iaitu penubuhan RIDA dan penubuhan MARA. Penubuhan RIDA ialah nama lama bagi MARA. Maktab RIDA telah dibina di Petaling Jaya. Kemudian, Maktab RIDA diperbesarkan menjadi Institut Teknologi MARA. Kini dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA. RIDA mempunyai erti yang mendalam bagi membangunkan ekonomi orang Melayu. Majlis Mesyuarat Udang Persekutuan Tanah Melayu MMUPTM telah bersetuju untuk menubuhkan RIDA adalah singkatan dari Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan atau Rural and Industrial Development Authority RIDA. Mempunyai organisasi yang ditubuhkan pada tahun 1951 dengan objektif umumnya untuk memberi keselesaan dan meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat luar bandar dengan peningkatan awalnya pembangunan prasarana dan pembangunan industri desa. Seterusnya, konsep mahu menolong diri sendiri yang sering dilaungkan oleh Datuk On Jaafar menjadi asas untuk memainkan peranannya. Usaha menyediakan kemudahan infrastruktur pembangunan luar bandar seperti membina jalan raya, jambatan, sekolah, pusat kesihatan, balai raya, bekalan air bersih dan lain-lain. Kemudahan secara gotong royong digerakkan untuk meningkatkan tahap
kehidupan rakyat. Namun begitu, peranan yang dijalankan oleh Rida adalah agak terbatas dan perbincangan tentang masalah sosioekonomi orang-orang Melayu menjadi antara isu di Kongres Ekonomi Bumiputera KEB pertama pada 5 hingga 7 Jun 1965. Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama telah diadakan di Kuala Lumpur mendesak agar ekonomi orang Melayu diperkukuhkan. Rida didapati tidak berkemampuan dan tidak berkesan. Rida disusun semula dan ditukar nama kepada MARA. Seterusnya, penubuhan MARA. Majlis Amanah Rakyat MARA, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pertama pada tahun sebelumnya. Adalah menjadi kewajipan majlis bagi memajukan, menggalakkan, memudahkan serta menjalankan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan dan khususnya dalam kawasan-kawasan luar bandar. Pentadbiran MARA. Pertubuhan MARA adalah badan autonomi yang bertanggungjawab kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar. Majlis MARA terdiri daripada pengerusi, timbalan pengerusi, ketua setiausaha dan 8 anggota lain. 2 daripadanya berasal dari perkhidmatan awam. Semua ahli jawatan kuasa dilantik oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar. Ketua pengarah adalah ketua eksekutif. Dia dibantu oleh 3 timbalan ketua pengarah. Jabatan diketuai oleh para pengarah sementara unit berada di bawah kawalan ketua unit. Mereka menjalankan fungsi MARA di peringkat ibu pejabat. MARA disokong oleh 14 di peringkat negeri termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan dan pejabat di peringkat daerah. Selain itu, MARA mempunyai pejabat yang beroperasi di UK London, Amerika Syarikat Washington, Indonesia Jakarta, Jerman Frankfurt, Australia Sydney, Ireland Dublin, Mesir Iskandaria dan Rusia Moskow. Ini adalah gambar struktur organisasi. Seterusnya, peranan dan sumbangan MARA. Peranan dan sumbangan MARA mewujudkan serta menambah bilangan usahawan di kalangan Bumiputera dan meningkatkan taraf mereka dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah pembentukan masyarakat peniaga yang berjaya dan kukuh. Seterusnya, mengambil bahagian yang aktif dalam bidang perdagangan dan perindustrian tertentu melalui pelaburan, pengurusan dalam syarikat-syarikat sebagai langkah memberi perlindungan untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam dunia perniagaan. Selain itu, menambah bilangan guna tenaga Bumiputera yang terlatih dalam berbagai bidang di dalam semua peringkat, khususnya untuk keperluan sektor perdagangan dan perindustrian. Dan seterusnya, mengalakkan lain-lain kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai serta menjadi pemegang amanah yang boleh membantu secara khusus atau umum bagi meninggikan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera. Berdasarkan pembentangan rakan-rakan saya sebentar tadi, saya dapat membuat kesimpulan bahawa sejak penubuhannya, banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai oleh MARA. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya. Malah, untuk menjamin pendidikan kaum Bumiputera terus berkembang pesat, MARA juga bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan kepada golongan ini. Antaranya adalah pusat-pusat kemahiran, pinjaman kewangan, nasihat dan bimbingan. Akhir sekali, terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan yang telah
Bertukar lumus bagi menyediakan pembentangan ini. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.